Rakyat paling miskin yang terkesan akibat 40 tahun peperangan. Peperangan demi peperangan yang berlaku menyaksikan betapa ramainya puluhan ribu umat Islam di Afghanistan terbunuh, anak yatim piatu, ibu-ibu menjadi armalah janda dan mereka terputus segala-galanya dari segi keuangan, dari segi sumber kehidupan. Keluarga ini hampir kebunuran. Sebulan yang lepas, bapanya telah mengambil nyawanya sendiri. Na'udzubillah. Itulah keadaan di Afghanistan ketika ini apabila kita memandang kepada apa yang berlaku di sana setelah pengunduran tentera Amerika Syarikat. Dalam pada pengunduran itu berlaku infrastruktur yang ditinggalkan dan juga keadaan keuangan negara itu sendiri adalah berada pada tahap yang membimbangkan. Dan ditambah lagi dengan musim sejuk yang melampau dan juga keadaan virus COVID-19 di sana yang tidak begitu terurus menyebabkan pelbagai agensi sebenarnya sedang meminta untuk dihulurkan bantuan kepada mereka, bukan sahaja di Malaysia. UNCHR, UNICEF semua juga telah bertindak untuk menghulurkan bantuan. Namun bersama saya pada ketika ini untuk membincangkan misi kemanusiaan Muslim Care Malaysia ke Afghanistan, Tuan Haji Muhammad Johari Ismail, Timbalan Presiden, dan juga Tuan Asri, Tuan Husin, penasihat media kepada Muslim Care. Terima kasih kerana bersama kami untuk membincangkan keadaan di Afghanistan. Kita mulakan dengan sedikit pengenalan kepada situasi setempat di bumi Afghanistan setelah dilanda peperangan berulang kali dan terkini dengan pengunduran tentera Amerika Syarikat dan keadaan negara yang ditinggalkan begitu saja. Kasih kepada Encik Das selaku Terence Das selaku pengacara pada pagi ini. Sahabat saya Tuan Asri selaku penasihat media Muslim Care Malaysia. Kami telah pun masuk ke Afghanistan sejurus selepas jatuhnya kerajaan penjajah di Amerika sebulan selepas tu. Alhamdulillah. Memang timbul persoalan kenapa Muslim Care nak masuk sedangkan orang lain semua lari keluar. Jadi alhamdulillah atas dasar kemanusiaan yang mana Muslim Care Malaysia bantu urusan mutasi sepadan, alhamdulillah kami mengambil inisiatif untuk melihat sendiri dan menghulurkan bantuan kepada masyarakat Afghanistan yang selama ini dipotretkan sebagai pengganas. Khususnya ke atas Taliban. Alhamdulillah dengan berkat kerjasama daripada Kementerian Luar Malaysia, kita mendapat kelulusan untuk bermisi ke Afghanistan melalui Iran dan mendapat kerjasama sangat baiklah daripada seluruh agensi berkaitan. Alhamdulillah. Dan sebagai sedikit maklumatlah kepada masyarakat khususnya rakyat Malaysia berhubung dengan Afghanistan. Kalau kita lihat Afghanistan telah dijajah dengan begitu lama. Dan yang terbaru hampir 40 tahun mereka dijajah dan terbaru telah pun penjajah telah pun meninggalkan tanah mereka dan masalah yang dihadapi adalah di sudut pembangunan fizikal itu sendiri dan pembangunan insan itu sendiri pun banyak jauh ketinggalan. Bagaimana kita lihat di Afghanistan sendiri di sudut pendidikan sangat ketinggalan jauh. Kan belum kita cerita bab-bab yang lebih mendalam lagi, tetapi basic need pendidikan tu pun dah jauh ketinggalan. Ramai di kalangan wanita-wanita Afghanistan buta huruf. Mencecah hampir 90% daripada rakyat wanita ni memang buta huruf. Begitu yang dengan kaum lelaki lebih kurang sama saja. Apabila kita memandang kepada krisis kemanusiaan itu sendiri, kita melihat negara-negara luar, termasuklah negara barat, juga menghulurkan bantuan. Terkini Australia telah menyumbang 40 juta. Apatah lagi sumbangan yang diperlukan daripada negara-negara Islam ataupun negara yang mempunyai penduduk Muslim yang besar seperti di Malaysia, Indonesia dan sebagainya. Apakah mekanisme untuk kita turut sama membantu Afghanistan di atas dasar kemanusiaan? Okey, terima kasih Terence. Bismillahirrahmanirrahim. Dia
yang menjadi banyak pihak sebenarnya orang kata ada keinginan untuk membantu. Tapi kita tengok daripada perspektif negara kita, apa yang mungkin menjadi orang kata buat sementara ni, sebab kita masih belum ada hubungan diplomatik secara rasmi. Jadi kerajaan menyokong, sebab tu kami NGO, banyak NGO pergi kan. Tapi bila NGO nak pergi diberi kelulusan. Begitu juga bila terang kata negara-negara Islam lain, banyak negara masih belum mewujudkan hubungan diplomatik secara rasmi dengan Afghanistan. Jadi mungkin menyebabkan itu bantuan-bantuan banyak macam Tiran kata tadi, UNHCR semua di peringkat orang kata pertubuhan PBB lah, bangsa-bangsa bersatu yang bawah-bawah tu. Dan juga NGO daripada Turki, macam NGO Malaysia, NGO daripada UK pun pergi kan. Pihak kerajaan sendiri, OIC apa semua mungkin mengambil masa tunggu dan lihat, nak tengok macam mana keadaan, dah okey ke, dah ada hubungan rasmi, baru mereka nak bantu mungkin. Dan juga keadaan cuaca, keadaan krisis yang berterusan di sana. Mungkin Tuan Haji boleh ceritakan sedikit tentang keadaan di Afghanistan itu sendiri berkaitan dengan bagaimana mereka sebenarnya merancang untuk membangun namun dihalang oleh faktor-faktor seperti cuaca, pandemik dan sebagainya, Tuan Haji. Betul lah. Apa yang kita lihat sendiri, suasana di Afghanistan itu sendiri, di Kabul khususnya, sebuah bandaraya yang besar tetapi tidak ada traffic light. Kan, kita boleh lihatlah bagaimana sebuah bandaraya yang sepatutnya di pusat pentadbiran, tetapi traffic light pun tak ada. Sampai ke tahap itulah dia punya tahap kemiskinan dan pelbagai sistem yang masih lagi jauh ketinggalan. Kan, jangan ceritalah road tax semua itu bukan waktunya lah. Tapi apapun, alhamdulillah dalam pertemuan kami ketika lawatan, beberapa siri lawatan dengan beberapa agensi kerajaan, dan mereka mengharapkan daripada Malaysia, khususnya kerajaan itu sendiri, untuk membantu mereka membangunkan kembali negara mereka yang jauh ketinggalan. Dan pada mata mereka, Malaysia ni sebuah negara yang yang telah jauh ke depan dengan social engagement masyarakat majmuknya, dengan suasana yang mereka lihat walaupun tidak secara dekat, tetapi berita sampai kepada mereka ni melalui pelajar-pelajar Afghanistan yang belajar di Malaysia dan balik, menyampaikan bahawa Malaysia adalah model terbaik. Dan itu yang telah disampaikan oleh beberapa pimpinan Taliban, kerajaan yang menguasai Afghanistan hari ini, dan sangat berterima kasih di atas sokongan NGO Malaysia yang datang, sudi datang dan mengharapkan kerajaan Malaysia untuk membantu mereka membangunkan kembali negara yang telah saya kira hampir musnah di sudut kehidupan mereka dalam sistem berkeluarga, sistem pelbagai sistem kehidupan lah yang kita lihat memang jauh ketinggalan dengan kita. Jadi moga-moga dengan misi yang kita anjurkan ini membuka mata masyarakat, khususnya Malaysia lah, untuk terus membantu umat Islam di Afghanistan, dan bukan sekadar umat Islam tetapi seluruh penduduk Afghanistan. Tuan Nasri, kita baru saja kongsikan bahawa Australia akan membantu $40 juta. Amerika Syarikat melalui USAID $204 juta. Walaupun Afghanistan ni tidak ada sistem pentadbiran yang merangkumi keseluruhan negara, kita masih melihat bantuan terus dihulurkan. Jadi mungkin Tuan Asri boleh memberitahu kepada rakyat Malaysia yang ingin membantu bagaimana sebenarnya pengagihan itu dilakukan dan kepada siapa akhirnya sampai bantuan-bantuan. Untuk kepada yang belum tahulah, apabila kerajaan baru Taliban ni diambil alih, satu masalah yang mereka hadapi ialah persepsi terhadap nama Taliban itu sendiri. Masih dikaitkan dengan Taliban yang sebelum ini, yang 20 tahun dulu. Sedangkan mereka ni generasi lebih muda dan lebih orang kata terbuka. Dan kedua, mereka langsung tak ada rizab luar negara apabila dibekukan oleh Amerika. Jadi masa kami pergi itu, bulan 11 tahun lepas kan, kita berjumpa dengan contohnya guru yang bekerja tak ada gaji, doktor-doktor di hospital yang hampir ditutup, hospital, health facilities, university pun hampir ditutup, banyak ditutup kan. Itulah situasi masa kami pergi. Jadi kami dimaklumkan kerajaan
pentadbiran Afghanistan sekarang bersedia untuk kalau terima dah sumbangan macam Terence cakap tadi akan diagihkan untuk kepentingan umum yang pertama. Yang kami tengok paling penting masa tu ialah hospital. Kita jumpa dengan pihak Kementerian Kesihatan dan juga Persatuan Doktor Perubatan dia. Dia cukup risau masa tu kalau hospital ditutup. Kan elektrik dia orang pun kan kalau kita kira macam mana satu hari berapa persen je lah, berapa jam yang dibuka kan. Itu belum kira contoh kalau nak bagi bantuan kita macam kami ni nak dapat syarikat penerbangan airline yang direct ke Kabul pun kita bermasalah. Cuba sana cuba sini kejap yang ni batalkan yang ni, itu pun satu bentuk orang kata yang menjadi cabaran lah untuk orang membagi sumbangan kan. Jadi apa yang penting bagi kita sekarang, kita kena bagi kepercayaan kepada pentadbiran baru kerajaan Afghanistan untuk macam Terence kata tadi mengagihkan segala sumbangan dia berdiri. Sebagai pemimpin, sebagai orang kata pemilik negara, dia orang tahulah kat mana keutamaan nak diagihkan. Memang ada kecurigaan sebab kalau kita jumpa di Terence, dia orang ni macam ustaz-ustaz semua. Macam ustaz semua pakai serban tebal. Itulah penampilan mereka. Tapi ada yang well speaking English pun okey, tak ada masalah, boleh communicate dengan kita okey. Kan cuma mungkin disebabkan penampilan tu ataupun beberapa polisi yang masih dianggap orang kata kebelakangan. Sebenarnya bila kami diskan contoh sekarang isu kalau Terence peka lah, dia kata sekolah dibuka tiba-tiba ditutup balik. Kami berhubung dengan sana, sebenarnya dia bukan orang kata tutup untuk pelajar sebab dia betul-betul nak pastikan pengasingan. Persaingan pelajar lelaki dengan pelajar perempuan. Tapi kemudahan tu tak ada lagi. Kemudahan tu tak ada dari itu yang mula-mula dia ingat dia boleh buat. Betul tak boleh buat. So dia tutup balik. Sebab duit tak ada. Kita sini kita kena asing kelas pun kan mesti kena banyak kelas. Itulah benda-benda macam tu yang kadang-kadang menimbulkan salah faham. Kan tapi bagi saya secara peribadi dan Muslim Care, kami dah pergi ke sana, kami rasa kita kena bagi kepercayaan dia sebagai orang kata negara dia tahulah macam mana nak tadbir negara dia berbanding pada orang luar tadbir kan, sebab dia tahu masalah dan apa yang berlaku sebenarnya. Pastinya ada dua isu. Pertama, krisis kemanusiaan. Kedua, krisis informasi. Betul. Perlu juga kita cuba untuk sampaikan kebenaran berbanding dengan persepsi masyarakat dunia tentang apa yang berlaku di Afghanistan. Memang benar pada seperti apa yang dikatakan Tuan Ashish tadi, Taliban sebelum ini memang menimbulkan pelbagai isu. Tetapi kini kalau kita lihat mereka ingin membuat pembaharuan. Pendidikan juga dibuka kepada wanita melalui pentadbiran Taliban yang terbaru ini. Jadi kita mungkin perlu juga fahami situasi setempat di negara itu. Bulan Ramadan bukan bulan penuh barakah di mana sudah pasti rakyat Malaysia ingin menyumbang betul. Untuk bulan yang mulia ini. Bagaimana sebenarnya untuk mereka hulurkan bantuan kepada misi di Afghanistan nanti? Silakan. Alhamdulillah. Sebelum ini kita berharap sokongan yang terbaik lah daripada seluruh rakyat Malaysia untuk membantu masyarakat tertindas di Afghanistan. Bukan sekadar Afghanistan, di Syria, di Palestin dan sebagainya. Tapi insya-Allah untuk kali ini kita fokus kepada Afghanistan dan insya-Allah kepada yang berhajat untuk menyumbang boleh melawat Facebook Muslim Care Malaysia Society, dan di sana ada nombor-nombor akaun yang tertera lah, dan insya-Allah dan salah satu nombor yang saya boleh sebut adalah akaun Maybank 564490413882 Maybank atas nama Muslim Care Malaysia Society. InsyaAllah. Jadi wakili Muslim Care Malaysia kami mengalu-alukanlah sumbangan daripada rakyat Malaysia untuk sama-sama kita gembirakan sebahagian saudara-saudara kita atas nama kemanusiaan, yang mana hari ini kita di Malaysia ni buffet RM70 kan, di sana belum tentu RM7 pun tak boleh sebut kan. Tapi apapun insya-Allah Muslim Care Malaysia akan cuba menggembirakan mereka ni. Moga-moga kegembiraan mereka tu to the end akan gembirakan kita juga insya-Allah. Afghanistan merupakan suatu bumi yang sentiasa bergolak. Pada tahun 90-an saya masih ingat kempen Afghanistan of Islam yang memang dipancarkan melalui media masa tempatan. Itu tahun 90-an. Ini 2022. Dah lebih 30 tahun masih lagi kita lihat perkara yang sama. Jadi apakah tumpuan utama
bantuan yang akan disampaikan oleh Muslim Care ini untuk cuba mengembalikan satu norma kehidupan yang aman kepada penduduk di sana. Okay, terima kasih Terence. Kita berdasarkan pada kunjungan pertama bulan 11 ya, bulan 11. Ini kesinambungan lah. Kunjungan ini kesinambungan. Jadi sekurang-kurangnya ada 4-5 yang utama Terence. Yang pertama sekali food basket. Kita bagi dia 50 kg tepung. Kita sebab tengoklah yang berjalan kaki dekat 10 km nak ambil dia dah. Benda tu boleh sustain untuk dia makanan kurang-kurang 3 bulan, 4 bulan lah. Kita bagi minyak apa semua satu. Kemudian telaga tiup. Untuk satu telaga tu boleh beli faedah kadang sampai 20 keluarga. Kami buat kita target dalam 36 ke? Ya, 36 telaga. So kita begini kita nak tengok sama ada benda tu dilaksanakan atau tidak. Lagi satu yang kami seronok juga tengok ialah empowering women ni, kita memperkasakan wanita. Kita bagi khusus kita beli mesin jahit. Sebab dia orang banyak kata tadi wanita tadi kader yang tak boleh menyambung pengajian, tapi dia orang orang kata tadi kalau tak ada nak bantu keluarga. Ada juga yang ibu tunggal, suami dah mati akibat peperangan. Jadi kita belikan mesin jahit, kita bagi khusus target 6 bulan. Selepas 6 bulan dia boleh memiliki mesin tu untuk dia dana dia punya pendapatan sendiri. So kali ini kami pergi, kami nak cek. Kalau okey, kami beli mesin baru, jahit baru lagi kan. Sebab kalau kita beli mesin bagi dia khusus je, kan dia dah pandai, dia tak ada mesin juga. Tak boleh, kita kena beli, dah pandai, terus ambil mesin tu. So kita pergi, last sekali kita nak tengok. Kemudian macam kami kata tadilah, perubatan nak tengok juga macam mana kami boleh membantu dari segi kata perubatan kat sana. Dan yang satu lagi kita punya pendidikan lah. Pendidikan kami pergi sana macam seolah-olah macam kami ni kerajaan dia tengok. Semua dia suruh buat sekolah. Kita setakat yang kita mampu kita buat. Betapa mereka mengalu-alukan kami lah kan. Itu antara 3-4 benda yang utama lah kami nak teruskan. Selain macam Terence kata tadi lah, kita akan of course lah bulan Ramadan ni iftar dan sahur lah. Itu kita nak sumbangan daripada rakyat Malaysia untuk kita laksanakan bentuk-bentuk aktiviti yang kita rancangkan tadi. Untuk memberi satu bayangan kepada para penonton berkaitan dengan jumlah bilangan mereka yang perlukan bantuan di sana, 24.4 juta daripada rakyat Afghanistan memerlukan bantuan kemanusiaan asas. Kalau kita bandingkan di negara kita ada 32 juta orang. Bayangkan lebih kurang 80% daripada penduduk Malaysia perlukan bantuan kemanusiaan. Itulah krisis yang dihadapi di Afghanistan pada ketika ini. Jumlah manusia yang perlukan bantuan dan sumbangan-sumbangan yang kita berikan ini akan membantu mereka dalam benda-benda asas seperti tepung dan minyak. Yang kalau dekat Malaysia ni boleh dianggap kita masih mampu untuk membeli benda-benda asas yang diperlukan. Selain daripada perkara asas ini, mereka juga mengalami satu senario kemarau yang berpanjangan. Jadi telaga yang akan dibina nanti akan banyak membantu. Sejauh mana pengurusan telaga itu nanti? Pengurusan telaga ni kita telah pun bekerjasama dengan wakil-wakil tempatan. Di mana kita bina telaga tu, dan di situlah ada wakil yang akan menguruskan supaya tidak berlaku pergaduhan, perebutan. Kali ini masalah yang berlaku antaranya ini juga, dia berebut air. Bila ada air susah nak dapat benda. Air ni sangat berharga lah kan bagi negara-negara mereka ni, dan alhamdulillah kita telah pun siap beberapa tube dan kita telah pun amanahkan kepada wakil ketempatan untuk menguruskan telaga tersebut. Alhamdulillah. Dan kita tidak ingin perkara ini berlanjutan disebabkan kita dapat lihat bahawa rakyat Afghanistan semakin terdesak. Ada yang menjual bahagian tubuh badan mereka, organ-organ. Ada yang menjual anak sekalipun untuk menyara kehidupan kerana mereka ada ramai anak. Jadi mereka anggap bahawa menjual seorang itu tak apa kalau boleh menyokong keluarga yang lain. Jadi ini adalah senario di sana. Ini adalah senario yang dihadapi lebih kurang 24 juta orang. Bayangkan sumbangan anda yang mungkin dirasai kecil tu akan banyak membantu sebenarnya. Kalau kita lihat kepada tidak adanya infrastruktur asas, jalan raya, lampu trafik, lapangan terbang dan sebagainya, untuk menghubungkan bantuan ini juga memerlukan masa. Jadi sekali lagi ingin kita wawarkan bagaimana sebenarnya boleh rakyat Malaysia membantu rakyat Afghanistan melalui Muslim Care. Silakan. Ya, sekali lagi saya sebut di sini kepada rakyat Malaysia yang ingin bantu khusus untuk Afghanistan ni, rakyat Afghanistan ni bolehlah menyumbang melalui akaun Muslim Care Malaysia 5644 9041 3882 Maybank
atas nama Muslim Camp Malaysia, dan boleh login juga ke Facebook Muslim Camp Malaysia, dan di sana banyak maklumat-maklumat terkini untuk Afghanistan dan bantuan-bantuan lain, insya-Allah. Dan itu adalah laman Facebook rasmi. Ya. Jadi pastikan anda menggunakan saluran yang tepat untuk menyalurkan sumbangan anda. Jangan tertipu, jangan percaya dengan scam-scam dan sebagainya. Untuk laporan dari masa ke masa, sebab selepas menyumbang ni sudah pasti kita ingin tahu tentang perjalanannya. Bagaimana untuk orang ramai yang menyumbang mendapat maklumat tentang laporan secara berterusan. Okay, terima kasih. Itulah peranan saya sebenarnya dengan Muslim Caterer. Saya sebagai bekas orang media, saya membantu sebab media ni dia ada dua lah. Satu media sosial untuk kita update orang kata setiap aktiviti kami, dan satu lagi media mainstream lah, arus perdana. Jadi seperti misi yang sebelumnya, misi kali ini juga kita akan membawa wartawan lah. Wartawan daripada akhbar arus perdana kan, untuk melaporkan apa itu, sebab kita bertanggungjawab. Dia dua peranan kita nak hibahannya. Satu, ketika nak mendapatkan dana. Nanti kalau kita dah dapat dana, nanti kalau kita tak ada report, bukan kita nak berbangga-bangga, bermegah-megah dengan apa kita buat, tapi kita nak orang kata memberitahu pada penyumbang, pada stakeholder kita bahawa sumbangan mereka kita amanahkan. Jadi insya-Allah setiap misi Muslim Camp Malaysia di luar negara, kita akan bawa wartawan arus perdana selain daripada kita update dekat kita punya media sosial. Jadi Harian Metro insya-Allah akan ikut kita, dan sebelum ni pun saya buat bernama, saya akan hantar cerita pada dia orang kan, so dia akan update lah untuk laporan di media arus perdana. Kan, jadi hari-hari lah bila bermula daripada kami akan pergi Khamis ni insya-Allah 7 hingga 15 April. 15 April kan, kita akan berada 8 hari kat sana lah. Kan, jadi setiap hari kita akan hantar report lah. Baik. Terima kasih Tuan Hasir, terima kasih Tuan Haji Johari kerana sudi bersama kami. Muslim Camp Malaysia mempunyai 14 cawangan antarabangsa yang membantu pelbagai misi kemanusiaan di sana. Jadi untuk anda yang mendapatkan maklumat lebih lanjut, sila layari laman-laman media sosial mereka dan dapatkan maklumat tentang bagaimana anda boleh menyumbang dalam bulan Ramadan yang penuh dengan barakah ini. Terima kasih kepada anda yang telah pun menyumbang setakat ini. 24.4 juta rakyat Afghanistan perlukan bantuan anda. Kita berehat seketika dan kembali bersama anda dalam Selamat Pagi Malaysia selepas ini.